Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi wajibati alaina ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم، يا رب موسى وعيسى، ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Sedalam-dalam setinggi-tinggi puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan limpah kurnia taufik hidayah serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini tuan-tuan haji, puan-puan hajah, Allah masih beri kita lagi peluang untuk hari ini kita dapat hadir ke salah satu rumah daripada rumah-rumahnya untuk kita sama-sama mengimarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebut dalam surah At-Taubah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya sesiapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah, sesungguhnya siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah, itulah dia orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sidang jemaah duha baris tongkat ni, pada hari ini Allah pilih kita lagi untuk kita sama-sama memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa cara pun, selain daripada salat berjamaah, hari ini kita duduk seketika, duduk dalam majlis ilmu, juga satu majlis yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya, kalau kita lihat dalam satu riwayat, ketika Nabi sampai ke Masjid Nabawi, disebutkan dalam masjid, maka Nabi sampai, Nabi lihat ada satu halaqah, satu kumpulan mereka yang sedang berzikrullah, berzikir kepada Allah. Dan Nabi juga lihat di situ ada satu kumpulan yang sibuk dengan tilawatul Quran. Dan situ juga dinyatakan ada yang sibuk dengan solat. Dalam kelompok itu, halakah 1, halakah 2, halakah 3 dan bagai-bagai lagi lah dinyatakan. Maka tuan-tuan, Nabi tak duduk dalam halakah zikrullah. Nabi tak masuk dalam kelompok tu. Dan apa lagi satu halakah lagi, halakah yang sibuk dengan tilawatul Quran. Nabi tak juga duduk situ. Dan apa lagi satu halakah, kumpulan mereka sibuk dalam solat. Tapi tuan-tuan, Nabi pilih halakah yang di situ ada sahabat lain sedang mengajar dan yang lain sedang belajar. Jadi Nabi pilih majlis ilmu. Begitu sekali. Kerana kelebihan majlis ilmu dengan majlis-majlis yang lain. Jadi alhamdulillah, syukur kita hari ini Allah terus pilih lagi dan lagi kita berada dalam majlis ilmu. Subhanallah. Mudah-mudahan ini adalah majlis maghfirah, majlis pengampunan Allah Subhanahu wa taala umum untuk siapa saja yang Allah hendak hari ini dalam majlis Allah ampuni. Tidak ada satu yang terkecuali. Jadi hari ini ialah majlis umum. Ghasyuh rahmati, ghasyuh maghfirati. Umum bagi kasih sayangnya, kasih sayang Allah. Umum bagi pengampunan Allah. Mudah-mudahan hari ini kita penuh dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah lagi dan lagi sampai bila ni selalu saya sebut sampai kita tak ada lagi lah. Kita datang ke salah satu rumah di rumahnya untuk hari ini kita dapat apa nak saya dapat raih ganjaran daripada Allah SWT yang telah memang disediakan bagi orang yang sibukkan diri dengan masjid, dengan rumah Allah SWT. Ya, insya-Allah pada hari ini kita sambung terus pada kitab Hidayatul Sibyan. Di kitab saya muka surat yang ke 26. Kalau sini tak ada tajuk, saya ada lihat tadi kitab baru tu ada tajuk dia tu. Sini terus dia faslun. Barang siapa yang wajib atas Jumaat. Kitab lama kita. Muka surat berapa kitab baru? Haji? Muka surat berapa? 26. Muka surat 26. 26. Ini kitab saya yang tak lama ni. Kitab yang baru-baru tu, yang moden tu. Dia muka surat lain tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun ilmu ini bagi pihak perempuan mungkin kata saya datang hari ni apa yang saya nak dapat ni untuk orang lelaki ni kita kata. Tapi tak apa. Sekarang-kadang ada ilmu bagi kita untuk tentang Jumaat ni apa cerita. Apa yang kita nak sampaikan nanti kalau orang tanya andai kata begitulah. Faslun iaitu bermulanya barang siapa yang wajib atasnya Jumaat. Barang siapa yang wajib atasnya solat Jumaat dan meninggalkan ia akan dia dan dia meninggalkan solat Jumaat itu. Wajib bagi dia solat Jumaat tetapi dia meninggalkan dengan tiada uzur. Kalau ada uzur tak mengapa. Kalau dia sakit dan sebagainya lah. Okay. Maka bermula qaul yang asah. Ni kaul yang pendapat yang asah ni yang terpilih, yang dipilih. Ada pendapat lain kata bukan ini. Bukan yang kita nak baca bawah ni. Tapi yang terpilih inilah pendapat bagi orang yang meninggalkan solat Jumaat dalam keadaan dia tak uzur. Apa uzur kat situ? Uzur yang boleh dipakai ni, uzur yang dia ni sakit dan yang kita yang lepas telah berlaku pada negara kita dan seluruh dunia itu uzur. Uzur apa? Diuzurkan tak payah pergi. Kerana apa? Salah satu nama kita tak tersenarai. Yang keduanya musim pandemik, musim kita dalam keadaan takut. Takut tu uzur. Maka yang tak pergi walaupun 10 kali Jumaat mereka tak berdosa. Walaupun dalam hadis ada disebutkan kalau siapa yang tak pergi solat Jumaat 3 kali berturut-turut tu dia ni fasik. Apa dia hidup dia tu dalam kekal berdosa. Dia tak pergi Jumaat 3 kali berturut-turut. Namun yang lepas berlakulah bukan 3 kali, ya, 10 kali berturut-turut pun dia tak dapat pergi. Tetapi kena syarat mesti diuzurkan. Tak pergi yang lepas kerana apa? Kerana penyakit. Itu uzur namanya. Tak pergi kita tak sakit. Ya, kalau uzur pada diri sendiri itu kita sakit. Kemudian kita tak sakit tapi ada suasana penyakit.
yang mungkin akan menjangkit penyakit-penyakit berjangkit, itu semua diuzurkan. Jadi tidak menjadi kesalahan bila telah diputuskan. Kamu tak pergi hari ini. Kali ini kelompok ini pergi. Tapi ingat, kelompok yang pergi yang nama telah tersenarah, dia wajib pergi. Jangan dia lepas tanggungjawab. Dia tengok orang lain tak pergi, kenapa aku 40 orang je dipilih? Maka aku tak pergi. Ini dosa. Ini dia berdosa kerana wajib bagi dia fardu ain. Mungkin nanti akan jumpa masalah itu. Sekali lagi ya, barang siapa yang wajib atasnya solat Jumaat dan dia meninggalkan akan solat Jumaat itu dengan tiada uzur, maka bermula kaul yang pendapat yang kuat ini disebut, yang asahnya yang paling kuat pendapatnya apa? Orang ini hukumnya bunuh aja. Itu hukum dia. Sebab tak ada uzur. Dia suka-suka tak nak pergi sembahyang Jumaat. Maka hukumnya adalah dibunuh akan dia. Apabila tinggal lagi waktu zuhur qadar yang tiada luas padanya 2 rakaat sembahyang Jumaat dan 2 khutbah, maka dalam masa itu juga hukumnya jalan. Dalam masa itu dah tak boleh lagi, hujung dah tak boleh lagi nak kumpul untuk solat Jumaat. Hujung waktu zuhur dah tak boleh lagi nak kumpul untuk buat khutbahnya, dah tak ada kesempatan. Maka kenapa dia tak pergi? Tak ada uzur. Maka itulah hukumnya. Dan hukum ini bukan hukum yang suka-suka ditinggalkan. Sebab itu bila hukum ini ditinggalkan, maka ramai yang meninggalkan. Pasal tak ada apa-apa, tak pergi sembahyang Jumaat pun tak ada apa-apa kan rasa. Sebab tak dihukum. Ini manusia, kalau dia tak dihukum, dia rasa macam bukan satu kesalahan. Sedangkan itu kesalahan, meninggalkan solat Jumaat. Jadi berapa ramai hari ini di kalangan umat akhir zaman ini yang mengaku Allah sebagai Rabb yang layak disembah, mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasul, pesuruh Allah yang kena ikut. Tapi mereka tak buat pun solat Jumaat. Kenapa? Mungkin ada sebab, tak apa, kita cari nanti. Apa sebab-sebab yang mereka mungkin dilepaskan. Kita lihat Dan jika berkata ia, orang yang tak salah ni, orang yang tak datang Jumaat, dia kata apa? Aku sembahyang akan dia zuhur. Aku tak nak Jumaat, aku nak sembahyang zuhur. Orang ini pun jatuh hukumnya sana tu. Layak hukumnya dibunuh. Kenapa? Dia tak mempercayai akan solat Jumaat tu. Kenapa dia nak sembahyang zuhur? Lainlah kalau kita hari tu dihalang, kita ditegar, kita wajib sembahyang zuhur. Kenapa tak sembahyang Jumaat? Nama saya tak tersenarai ke nama yang ke-100, tak ada dalam 100 tu. Dia boleh 100 ya. Nama saya tak ada. Memang tak wajib pergi. Walaupun 4 kali Jumaat nama kita tak ada, tak wajib pergi. Jadi orang ini tak bolehlah dihukum kerana dia ni diuzurkan. Tapi kalau dia sengaja tak pergi, 1 hari pun dah cukup memada bagi dia dijatuhkan hukum seperti yang ada dijelaskan dalam kitab kita ini. Jadi nak tanya kita lah, apakah sekarang perkara ini dititik beratkan, diambil berat? Dia kata saya sembahyang zuhur, walaupun dia sembahyang zuhur. Jadi orang-orang yang tak pergi solat Jumaat, bukan dia terlepas solat Jumaat, bukan dia terlepas solat zuhur. Solat Jumaat dia ada keuzuran, solat zuhur tetap wajib ditunaikan. Begitu. Okay. Dia tetap wajib tunaikan solat zuhur. Ini ada disebutkan dalam kitab Bughyah. Itu dinyatakan. Alif ha Bughyah tu, ini perkara ini ada disebutkan di kitab sana. Kitabul Bughyah tu disebutkan tentang apa? Orang yang tak uzur, orang yang tak sakit, dia tak solat Jumaat, itu hukumnya. Hukumnya ialah hukum bunuh. Hukum bunuh bukan macam yang ada sekarang, dikaren, duduk, gantung tak. Itu bukan hukum yang jelas dalam Islam. Hukum bunuh dalam Islam ialah hukum pancung. Itu saja. Tak ada hukum bunuh dengan dijerut leher, dengan dikaren, dimasuk dalam apalah, macam-macam lah. Jadi hukum yang Islam yang sebenar, yang sebenar-benarnya, hukumnya ialah hukum pancung. Ya, dipancung. Itu memang hukumnya. Jadi tuan-tuan berkata Allah Subhanahu wa taala, hukum munafik ni bagi orang yang meninggalkan solat Jumaat lebih 3 kali, itu ialah hukum, kena ingat. Hukum dia tinggalkan dengan sengaja. Tadi kita kata. Jadi jangan sekarang kita kata orang sakit ni tak pergi, kena pergi juga. Ni dah kali ketiga ni sakit ni. Munafik ni kalau tak pergi. Bukan munafik, dia kata apa? Apa ya? Fasik ni. Munafik mana berpura-pura kan? Tanpa sebarang uzur kan. Maka orang yang sakit tidak termasuk dalam hukum ini. Ya, termasuk contohnya siapa lagi yang boleh tak pergi? Orang yang bertugas. Macam doktor,
Dia bertugas daripada pukul 12, daripada pukul 8 contohlah sampai pukul 2 nanti. Dia melaksanakan kerja dia sebagai melakukan proses pembedahan atau operation yang kita sebut kan. Maka orang ni diuzurkan. Dia diuzurkan. Dan ada dalam masalah lain, dia ni nanti masuk dia boleh jamak lagi. Kerana dia tak boleh buat, dia boleh jamak lagi. Ini pendapat. Dia boleh sembahyang jamak lagi. Tapi jamak tu jamak apa? Mesti jamak tamam jamak 4 dengan 4. Dia boleh kan bagi dia. Ini bagi dia. Yang dia kena membuat mudahan sampai 6-7 jam. Maka dia tak boleh tinggalkan. Tapi kalau ada yang mengganti dia juga ambil tanggungjawab di ketika itu, dia juga kena pergi solat Jumaat. Begitu juga dengan roadblock jalan raya lah. Hari ini ada satu kecurian, pembunuhan yang kena jaga perjalanan ni. Mula kau jaganya sampai ke hari Jumaat, waktu Jumaat. Maka yang jaga tu dia diuzurkan solat Jumaat. Dia tak pergi tak apa. Kerana penting. Kes rompakan senjata contohnya, kes pembunuhan yang memang nak kena selesaikan. Nanti mungkin akan lolos bila ditinggalkan laluan itu. Maka dia wajib jaga. Dia tak pergi Jumaat. Tapi kalau ada yang bukan agama Islam, bukan Muslim boleh ganti tempat itu, dia kena pergi. Mesti orang itu. Begitu juga dengan security yang jaga kilang ke jaga apa, jaga enjin ke. Kedai emas. Ya, kalau dia jaga, ditinggalkan, maka dia wajib jaga. Dia diuzurkan, itu diuzurkan tu. Dia tak pergi tak apa, jangan salahkan dia. Tetapi ulama kata, kalau ada kerja lain daripada tu yang boleh dia kerja untuk dia boleh dapat solat berjamaah Jumaat, dia tinggalkan kerja. Kalau dah tak ada, sementara itu dia kena istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak dalam keadaan dia bekerja tu sebenarnya dia nak cari rezeki halal rezeki dia. Dia tinggalkan Jumaat kerana sebab rezeki dia jadi halal. Kalau tak ada sebab tu haram sumbernya. Jadi kerjaan emas dan sebagainya lah. Lagi siapa contohnya bomba kan, memadamkan ladang kebun yang takkan dia nak tinggalkan sementara. Balik Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah, dibacakan ayat Quran bos dia. Wahai orang-orang beriman, bila disuruh sembahyang. Jadi takkan kita nak tinggalkan sedang memadamkan bangunan yang tak. Bagi dia wajib tunaikan perkara itu. Nanti ganti dengan zuhur. Sembahyang dengan zuhur itu wajib. Lagi siapa kita nak kata. Tapi begitu kalau ada pengganti bagi dia. Contoh bukan Muslim. Dia kena tinggalkan. Wajib bagi dia tinggal kerana ada pengganti. Begitu juga. Contoh depan masjid ada roadblock. Kita nak kata lah. Tapi roadblock ni buat apa? Dia nak cari orang tak ada lesen. Ini tak ada. Sebab orang tak ada lesen boleh cari bila-bila. Tapi kalau rompakan senjata ke pembunuhan, dia tak boleh cari bila-bila. Kena sekarang juga macam itu. Dia berbeza. Jadi siapakah yang buat roadblock, yang boleh tinggalkan roadblock? Contohnya lah, orang yang kes yang istimewa lah, yang berat. Kalau setakat cuma nak tengok lesen ke apa tu, pada saya lah, ini pendapat ni. Sebab apa? Boleh diganti masa yang lain. Di sini. Kerja di? Sama. Itu harus. Bagi dia harus, memang dia diuzurkan. Untuk petroleum tu kan. Ini harus, ini. Dia buat zuhur je. Memang tak ada yang nak buat kerja tu dah. Tinggalkan, macam-macam jadinya nanti. Ini pemahaman masalah. Itu harus. Terima kasih tanya, memang betul. Dia tinggalkan solat Jumaat tak apa. Dia terus buat. Kalau memang itu kerja dia, tak buat apa. Tapi kalau hari ni satu hari safe lah, 4 orang jaga kan. Di pelantar tu satu hari 8 orang yang tak boleh keluar. Dia ada 16 orang, minggu depan 8 orang keluar. Gilikan. Dia boleh digila-gila. Takkan semua sekali 8 jaga, yang lain sembang. Ni Jumaat dia kena usahakan. Tapi kalau susah perjalanan, contoh di pelantar tu jauh tak nampak daratan pun. Dalam perjalanan dia susah. Dia termasuk diuzurkan kerana perjalanannya tu. Bukan kerjanya, perjalanan. Tuan-tuan, hari ini kalau rumah kita jauh dengan masjid, bukan saya nak ambil ringan hukum Jumaat itu. Kalau rumah kita tu jauh dengan masjid, sampai di masjid memang dah habis, waktu pun dah habis. Rumah dia jauh sangat, keperluan kenderaan dia tak ada. Dia pun diuzurkan. Diuzurkan daripada datang Jumaat. Lagi kalau di pelantar tadi pun kan, jauh tu, nak ke tepi makan masa berjam contohnya. Dalam keadaan pertengah jalan pula memang biasanya kurang selamat lah. Maka dia diuzurkan. Okay. Termasuklah ya tuan-tuan, siapakah orang yang diuzurkan solat Jumaat? Mungkin kita termasuklah ni, yang jangan dihukum lah orang ni, janganlah dibunuh orang ni kan. Jangan semua nak main hukum je, tak.
iaitu orang yang sakit. Selesai tadi masalah. Okey, orang yang dalam hari cuaca terlalu panas atau terlalu sejuk pun, dia pun kalau tak datang Jumaat tak boleh dihukum. Dia orang yang terlalu panas, dia tak tahan panas. Yang terlalu sejuk, dia tak tahan sejuk pun jangan dihukum. Tak, itu dibolehkan. Disebut dalam kitab hukum makam solat berjamaah tu ada. Lagi apa? Orang yang terlalu lapar dan terlalu dahaga pun kalau dia tak dapat pergi, memang tak ada makanan, tak ada minuman. Tempat kita bukan orang terlalu lapar. Tempat kita orang terlalu kenyang. Takkan, kenapa tak pergi sembahyang Jumaat? Terlalu kenyang. Tak, terlalu kenyang tak boleh. Rasa tak senarai lah. Saya pun tak jumpa terlalu lapar tu ada. Kerana apa? Zaman-zaman sahabat tu terlalu lapar. Sampai dia ni kalau tak ada makanan, dia caratkan, dia pijak dia punya tengkuk dia. Dia punya macam kesawan lah. Terlalu lapar sangat. Dia pijak tengkuk-tengkuk. Dia kata, aku bukan kena sawan, bukan. Aku terlalu lapar. Macam itu ada riwayat. Kita sekarang terlalu kenyang. Nikmatnya, Masya Allah. Kena jaga-jaga Kalau kita makan terlalu kenyang, lebih terlalu tu ada orang punya. Yang kita makan terlalu kenyang tu, kita makan kenyang, sebelum kenyang berhenti kan. Bila kenyang tu dah kira lebih. Terlalu tu, ada lebih yang terlalu tu orang punya. Rezeki orang lain. Tu cerita semalam lah tu. Lagi apa? Terlalu panas, terlalu sejuk. Mungkin boleh ambil, boleh dijadikan sebagai satu panduan kita. Siapa yang tak boleh pergi sembahyang Jumaat ni, terlalu lapar, yang musafir. Tapi kalau musafir dia kalau bermusafir ni, keluarnya selepas subuh tak boleh, dia kena sembahyang Jumaat. Dia tak lepas. Lelaki lah yang bermusafir selepas masuk waktu subuh, dia keluar rumah, dia tetap kena solat Jumaat, dia tak terlepas. Musafir bila dah luar negara tu, dah dalam keadaan musafir memang dia orang yang, kalau keluar negara tu berapa hari? 3 hari dia satu tempat, dia dah nama orang yang bermukim. Bila bermukim, dia wajib tunaikan solat Jumaat, tetapi tak masuk jumlah 40 bagi negara manalah. Dia kena pergi juga solat Jumaat. Bagi kita yang perjalanan hari nak pergi mana? Pergi Kuala Lumpur. Pastikan kalau subuh Jumaat tu keluar rumah sebelum subuh. Bagi lelaki yang dia tahu dia ni kalau keluar lepas subuh ni nanti tak jumpa masjid ni, nak sembahyang Jumaat susah ni, maka haram dia keluar bermusafir selepas subuh ya. Sebab dia tahu perjalanan dia tak jumpa masjid, tak jumpa tempat solat Jumaat, dan dia pun rasa tak mungkin dapat solat Jumaat. Maka dia tak boleh keluar lepas subuh. Nanti keluar lepas Jumaat. Tapi sebaik-baiknya keluar sebelum masuk waktu subuh. Lepas bagi dia. Lepas tanggungjawab dia. Dekat sini contoh ada orang musafir singgah kat sini. Kita tadi ada 39 ke, yang ini perjalanan kita yang lalu lah. Ada satu orang musafir tumpang Jumaat. Cukup 40 tak? Orang tu musafir dan keluar rumah sebelum subuh? Tak juga, sebab dia bukan orang bermukim. Dia keluar sebelum subuh. Tak wajib bagi dia solat Jumaat. Okey, sekarang dia solat Jumaat pun tak dikira orang yang ke-40. Dia keluar lepas subuh. Dia wajib solat Jumaat tak? Wajib. Dia boleh menampung tak 40 bagi masjid tempat lain? Tak boleh juga. Dia wajib bagi diri dia. Tak masuk dalam kira-kira. Okey. Lagi, dalam perjalanan, adakah sekarang kita ni, ialah nak pergi sembahyang Jumaat ni, termasuklah solat fardu ni sebenarnya, adakah dalam perjalanan kita ni dia zalimi? Asal pergi ada orang sakitkan kita, cederakan kita, susah payahkan kita, adakah? Tak ada. Kalau tak ada, wajib pergi solat Jumaat. Fardu kifayah bagi solat fardu, kena pergi. Terujuk dalam kitab hukum hakam solat berjamaah tu ada sebut, siapakah orang yang diuzurkan solat fardu, dia juga diuzurkan untuk pergi solat Jumaat. Jadi jangan kita pandang ni, ni kena hukum bunuh, hukum bunuh. Tak, dia ada orang-orangnya yang perlu dihukum itu. Itu pun dah nasihat anak juga. Seolah-olah dia tak mempercayakan hari Jumaat. Sedangkan dalam Quran surah Jumaat ayat berapa? 9 tu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Maka pergi ingatkan Allah, pergi tempat sembahyang Jumaat tu, tinggalkan jual beli. Tuan-tuan, kalau orang lelaki dia terus berjual beli, sedangkan dah masuk Jumaat dia teruskan perbuatan dia haram. Tapi kalau perempuan tak. Sebab orang perempuan ni bukan orang yang dituntut solat Jumaat.
Tapi hari ini jangan buat kerja, kerana bila perbuatan tu haram, takut hasilnya daripada sumber tenaga yang haram. Jadi makan perkara yang tak berapa baiklah di dalam perut kita, nanti pasti akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Dia melibatkan darah, melibatkan hati. Kalau hati tak bersih, bagaimana nak jumpa Allah dengan keadaan hati tak bersih? Itu yang jadi hati mati sebelum dimatikan. Subhanallah. Lagi apa dia? Orang yang menahan diri daripada buang kecil, dia ni sel-sel baul lah. Dia kencing je, berak je pun tak apa. Dia tak payah pergi, kira sakit dah tu. Kenapa tak pergi sembahyang Jumaat? Aku kencing, tak tus lah, tak putus. Tak apalah. Tapi kalau dia pergi boleh tak? Boleh. Dia boleh pergi. Syarat dia pergi, nanti dah masa waktu, baru dia bersihkan. Dah bersihkan, dia tutup. Dah tutup, dia wuduk. Wuduk itu boleh pakai bagi orang yang dia nak solat Jumaat berjamaah. Orang berjamaah dan orang Jumaat. Kalau kita orang yang bukan solat Jumaat, sembahyang sendiri, bukan berjamaah, macam mana orang yang terus kencing, salisul baul tu? Orang ini masa waktu kena basuh, kena wuduk, kemudian dia boleh buat apa? Sembahyang sunat 2 rakaat lebih kurang, dia terus buat solat fardu kerana dia sembahyang seorang. Tapi kalau dia menunggu jamaah, dia boleh tunggu masa panjang walaupun dia terkeluar. Dia dimaafkan kerana dia menunggu jamaah. Tak apa. Tapi kalau seorang-seorang tak. Kalau seorang-seorang dah lain hukum dia. Seorang-seorang masa waktu dia terus basuh. Basuh terus tutup. Tutup terus wuduk. Wuduk 2 rakaat ringkas, kemudian dia terus tunaikan tu. Dia tak boleh. Dan wuduk tu pula tak boleh pakai untuk sembahyang qada, tak boleh. Kan contohnya lah lepas sembahyang zuhur kita ni banyak yalah nak menghadapi Ramadan ni kan, nak qada, nak banyak-banyak qada lah, dulu banyak hutang dengan Allah. Solat qada tak boleh guna dengan wuduk bagi orang yang istihadah. Contoh istihadah lah. Orang istihadah samalah dengan orang yang salisul baul. Apa dia? Salisul baul ni orang yang kencing tak putus, ataupun salisul rih, kentut. Kan orang ni wuduk dia satu waktu je. Orang yang istihadah juga sama. Bila masuk dia orang istihadah ni, dia tak boleh wuduk sebelum masuk waktu. Dah tahu kan ni, memang tahulah. Wuduk dia tak pakai pun. Orang istihadah kalau dia belum masuk zuhur dia wuduk. Kemudian wuduk tu diguna sembahyang zuhur dia tak sah. Kerana istihadah, kerana dia ada najis. Jadi dia ni kena masuk waktu. Masuk waktu baru basuh. Basuh terus tutup, dan dia boleh nak sembahyang sunat boleh tak apa walaupun dia keluar. Tapi dia wuduk mesti dalam waktu. Kemudian wuduk tu hanya boleh sembahyang fardu je. Kemudian dia niat qada selepas tu. Lepas ni ada masa ni nak qada zuhur lah. Qada tu tak sah. Ba'diyah boleh. Ba'diyah, walau ba'diyah, kalau ba'diyah 2 rakaat. Lepas zuhur kan ada 4 kan sunat. 2 dituntut, 2 ab'ad, 2 mu'akkad, 2 lagi ghairu mu'akkad kan. Lepas zuhur. Jadi tak apa. Dia boleh buat solat sunat, beberapa solat sunat. Tapi tidak pada solat wajib. Kalau dia niat qada tak sah pun. Lepas zuhur boleh tak niat qada subuh? Boleh, sebab ada hutang subuh dulu, wajib lagi. Daripada sembahyang sunat lepas zuhur, baik sembahyang qada. Qada. Itu sibuk sembahyang sunat, qada tak buat. Pulaknya wuduk tadi, wuduk istihadah tadi, boleh tak buat sembahyang qada? Tak boleh. Dia kena pergi wuduk semula. Buka semula, cuci balik, wuduk semula, sembahyang qada. Qada subuh 2 rakaat. Kemudian bagi salam, boleh sembahyang qada subuh lagi satu tak? Tak boleh. Wuduk dia satu je. Tapi lepas dia qada, lepas dia sembahyang qada tu, dia baca Quran boleh tak? Dia najis dah. Baca Quran dibolehkan. Sebab yang tak boleh pada yang fardu gitu. Dia dalam masalah lah. Tak apa, baca je. Quran tak pegang. Baca je tak apa. Orang yang tak ada wuduk boleh baca Quran. Yang tak boleh pegang. Boleh tak apa. Dia di maya, dalam handphone tak apa. Sebab itu ramai yang sekarang ambil pilihan begitu. Dia macam ginilah. Orang yang tak ada wuduk tak boleh 4. Orang yang istihad, orang yang haid, orang yang junub tak boleh 6. Dia tambah 2. Nanti orang yang haid pula dia tak boleh 10, tambah 4 lagi. Dia orang yang tak ada wuduk kan, dia tak boleh sembahyang, tak boleh tawaf,
tak boleh sentuh Quran. Orang tak ada wuduk, tak boleh apa tadi? Tak boleh baca Quran. Dia tak boleh tawaf, tak boleh sentuh Quran. Lagi satu? Baca boleh, sentuh tak boleh. Tak ada wuduk, dia tak boleh sembahyang, tak boleh tawaf, tak boleh sentuh. Baca boleh. Orang tak ada wuduk. Lagi satu, dia 4 apa perkara dia? Tertinggal kan? Tak boleh angkat Quran. Tak boleh angkat, tak boleh sentuh, tak boleh angkat. 4 kan? Orang yang junub pula, dia tambah 2. Tak boleh angkat, dia tak boleh baca Quran. Dah tak boleh baca pula. Tadi tak ada wuduk boleh baca. Dan tak boleh tak boleh duduk dalam masjid. Lalu boleh. Orang yang haid, dia ada 10 lagi. Dia tak boleh berhenti dalam masjid, lagi tak boleh apa? Tak boleh lalu tu kalau dikhawatiri tak menitis tu ada dibolehkan. Ada berapa perkara dia tu? 4, 6, 10 tu. Cuba cari. Dia ada 10 perkara tu. Allahumma salli ala Muhammad. Ada di situ. Okey. Berikutnya, mengelakkan daripada pemberi hutang. Boleh? Tak boleh? Dia tak apa, tak nak sembahyang Jumaat. Kenapa? Kalau nak pergi sembahyang, lalu jumpa orang yang beri dia hutang, dia diugut dah. Memang dia tak boleh bayar. Bukan tak boleh bayar kerana apa? Memang dia tak mampu ketika itu nak bayar. Tapi kalau dia mampu bayar, dia kena bayar. Kalau dia mampu bayar, dia menangguh-nangguhkan, dia tak terlepas. Dia kena pergi sembahyang Jumaat juga. Walaupun yang beri hutang tu tunggu dia. Kerana dia memang tak mampu bayar. Tapi kalau dia mampu bayar, dia sengaja tak nak bayar, dia kena pergi sembahyang Jumaat juga. Tak diuzurkan. Kan lain tu. Berikut lagi. Siapa lagi orang yang tak sembahyang Jumaat? Jangan dihukum bunuh. Kerana dia ni pakaian dia tak sesuai. Dia selalu sembahyang pakai kurta. Hari ni cuma ada baju t-shirt dia. Pun orang ini pun sampai begitulah dia bagi kelonggaran tu. Selalu pakai jubah. Ada yang ada baju Melayu je. Ni tak sesuai, tak bagi dia. Mungkin dia rasa ni tak sesuai bagi dia. Tapi kalau dia pergi, memang patut dia pergi. Tapi dia diuzurkan kerana tak sesuai bagi dia. Seorang imam pergi sembahyang Jumaat, bajunya semua dibasuh isterinya. Sebulan tak dibasuh. Jubah ada 4. Baru basuh tadi. Pula karen tak ada. Alamak. Dia tak boleh kering. Nak pergi sembahyang takkan imam pakai baju t-shirt. Sesuai tak? Tak sesuai. Imam ni pun dibolehkan tak pergi. Diuzurkan. Macam itu. Itu imam lah. Kita pun sama. Kerana tak ada pakaian yang sesuai untuk kita pergi. Memang tak patut kan? Lagi apa? Jaga orang sakit. Jaga orang sakit pun diuzurkan. Tapi kalau kat rumah tu ada 4 orang. 2 lelaki. Yang sakit ada berlima. Seorang sakit. 2 lelaki, 2 perempuan. Perempuan ni tak boleh jaga ke? Boleh kan? Takkan lelaki bagi alasan aku jaga sakit. Yang perempuan boleh jaga. Selagi ada pengganti macam tadilah tu. Bekerja sebagai doktor, bekerja sebagai pemadam api, bekerja sebagai apa tadi, sebagai selamatan jalan raya. Ada pengganti je yang boleh ganti, mana dia tak terlepas. Ada jaga orang sakit, jaga. Sebab apa? Dia perlu didampingi. Dia rasa senang bila ada yang jaga. Maka kalau di situ lelaki semua ada 3, seorang jaga, 2 pergi. Bukan yang kata 2 ni aku nak jaga juga, aku nak jaga juga. Kita tengok yang sakit pilih siapa. Tiba dia pilih kita, yang 2 pergi kau nyebuk je. Sampaikan tuan dalam bincang jaga orang sakit ni, ini anak 3, satu lagi jiran sebelah. Dia kata aku tak suka dengan anak aku jaga, aku juga orang jiran. Orang itu kena datang jaga dia. Tak apa. Dia tak suka dengan anak yang jaga. Mungkin keras ke layanan. Dia ada orang yang macam gitu. Orang sakit dia macam gitu. Jadi orang yang itu yang diuzurkan, yang lain tak. Ni kenapa tak sembahyang Jumaat ni? Jaga orang sakit. Jaga kat mana? Duduk tangga tak? Tak apa. Kita ya jaga. Jaga di bawah rumah. Tak lepas. Lagi apa diuzurkan lagi. Tak dihukum. Dia tak dihukum barang ni. Walaupun dan kita kata hukum dia itu hukumnya. Sebelum masuk asar lagi. Apa dia? Iaitu melihara orang yang nazak. Apa dia nazak? Orang yang dah nak dicabut. Nazak, nak cabut nyawa. Kena jaga, jangan ditinggalkan. Seboleh-bolehnya orang yang nazak jaga. Sebab apa? Perlu akhir kalam dia tu perlu diajar dengan kalimat tauhid.
Sian dia kalau dia mati gitu aja, meninggal tinggal gitu tak ada yang jaga. Ya kadang-kadang berlaku juga kan, mati mengejut, tak ada yang jaga. Allah. Perlulah kalau orang nazak sampai begitu sekali dalam masalah solat Jumaat, solat jamaah pun tak apa, tak perlu solat berjamaah. Siapa yang jaga orang yang sedang nazak tu? Tak perlu dijaga. Tak perlu dijaga pula. Tak perlu sembahyang Jumaat. Kenapa hari ini kita khawatir dia mati ni, dia meninggal, patutnya harap-harap meninggal tu dapat ucap kalimah la ilaha illallah dengan bimbingan. Kan kita bisikkan dekat telinga dia kan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan dia dapat ucap. Kalau dia tak boleh juga, ajar apa? Allah, Allah. Takut dah tak boleh juga, dah nafas dah pendek, ajar dia la ilaha illallah, tiba la ilaha, meninggal pula. La. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima lah. Apa makna la ilaha? Ya ada Tuhan. Nafas keluar. Sebab itu bila dah ujung nazak, gar-gar dah dekat dah, maka ajak Allah, Allah. InsyaAllah tak apa. Tuan-tuan penting kerana apa Nabi sebut? Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalam dia dapat ucap kalimah la ilaha illallah, Allah letakkan syurga tempatnya. Sukalah kita katakan Nabi guna perkataan dakhala. Nabi tak guna perkataan yadkhulu. Sebab yadkhulu tu akan masuk. Kalau dakhala memang masuk. Sebab itu Nabi kata orang yang akhir kalam la ilaha illallah memang dia masuk surga. Tapi ustaz dia dia tak sembahyang, tak puasa, dia masuk surga. Kerana akhir kalam dia ucap la ilaha illallah. Tapi dalam masuk surga itu dia kena lalui lah hukuman-hukuman atas perkara maksiat dosa yang dilakukan. Dia kena lalui perkara itu. Masuk surga tetap masuk surga. Orang yang akhir kalam la ilaha illallah tetap masuk surga. Sebab dia akhir kalam dia dengan yakin tiada Tuhan sembah melainkan Allah. Walaupun orang tak sembahyang, sungguh dia tak puasa, tapi akhir kalam ucap kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan, faham? Boleh ke kalau orang tak sembahyang tak puasa, akhir kalam ucap kalimah la ilaha illallah? Lagi susah kan? Rasa-rasa lah agak susah nak sebut lidah tu. Puasa tidak, sembahyang tidak. Tapi kalau Allah pilih dengan sebab nazak yang kita ajar, dia boleh ikut. Tapi siapakah mereka yang bertuah itu yang boleh dapat kalimah la ilaha illallah? Biasanya orang yang hari ini lidahnya sentiasa basah dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab itu hari ini basahkan lidah kita dengan la ilaha illallah. Tuan-tuan, kalau Bayi Wahab, Tuan Haji Wahab biasalah. Nabi jumpa sahabat, dia kata apa? Jaddidu imanakum. Nabi jumpa sahabat, jumpa dia kata jaddidu imanakum. Perbarui iman kamu. Sahabat-sahabat tak beriman ke? Beriman. Tapi Nabi jumpa, kenapa Nabi kata begitu? Jaddidu maknanya perbaharui, perbaharui. Habis sahabat kata, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana ya Rasulullah kami nak memperbaharui iman kami? Kata Nabi apa? Biqauli la ilaha illallah. Banyakkanlah kata qaul, katakanlah la ilaha illallah. Itu berbarui iman. Hatilah, hati kita ni kadang-kadang kalau masuk kan iman rosak. Jadi begitu sekali. Nabi pun harap kita ni imannya selalu diperbaharui. Dan kita alhamdulillah setiap kali sembahyang, setiap hari kita dapat perbaharui iman kita 9 kali. Betul. 9 kali kita ucap syahadah, perbaharui iman kita, asyhadu an la ilaha illallah setiap hari. Kalau tak sembahyang, macam mana nak perbaharui iman? Jarang orang nak ucap la ilaha illallah bagi orang yang tak sembahyang. Tapi Cina ucap la ilaha illallah, itu Cina. Boleh dia nak ucap, tak apalah. Lagi siapa yang tak boleh pergi sembahyang Jumaat? Dia kalau pergi sembahyang Jumaat mungkin dia susahkan orang ke apa, taklah. Kata terlalu gemuk. Orang yang terlalu gemuk, dia tak pergi sembahyang, dia bagi alasan, aku susah nak pergi, nak duduk pun susah, nak jalan pun susah, naik kereta pun tak muat kereta, nak kena kereta lebar baru boleh duduk, nak masuk payah. Maka orang tak pergi tak apa, dia diuzurkan. Bukan kita meringan-ringankan hukum, tak, kerana terlalu gemuknya dan payahnya untuk kita bawa dia. Okay, tadi yang nazak selesai, mungkin lagi satu, dia banyak lagi lah orang yang tidak boleh jatuh hukum bagi dia kalau tak Jumaat. Orang yang menguruskan jenazah, tak apa, dia menguruskan jenazah kan, orang dah meninggal, takut terlewat akan mengembumikan. Orang yang tanda-tanda jenazah itu bagus, orang tu meninggal baik, apa dia? Meninggal baik, mudah untuk diuruskan dia. Cepat disembayangkan, cepat dimandikan, cepat dikapan, cepat sembayang, cepat ke bumi, pengurusan dia mudah, tanda-tanda mati dia baik. Tanda-tanda lah.
Jadi yang lambat bukan tak baik. Ini lambatnya meninggal maghrib. Kenapa dikebumikan esok? Tak baik ni. Jangan bukan. Jangan kita kata tak baik. Ya senangnya kita. Tak, itu. Tak, ini gambaran-gambarannya je lah. Kita nilai lah. Inilah yang baik-baik. Nilai yang baik-baik. Begitulah jadinya mudah-mudahan lah kita berjaga-jagalah. Yalah, dalam kitab kita ni dijelaskan tentang hukumnya, bunuh aja hukumnya. Bagi tahu kenapa tak sembahyang, aku memang tak nak sembahyang Jumaat, bunuh aja hukumnya. Tapi tengok alasan dia apa. Okey. Berikutnya masalah, barang siapa meninggal ia akan sembahyang. Barang siapa meninggal ia akan sembahyang atau satu rukun daripada segala rukunnya. Kan rukun sembahyang kan ada 13. Kalau dia meninggalkan rukun, samalah dia meninggalkan sembahyang. Jadi kalau hari ini rukun sembahyang, bacaan ada berapa? 5 kan? Apa bacaan? Jangan tinggal 5-5. Bacaannya Allahu Akbar. Lagi apa? Bismillah suratul Fatihah kan? Lagi apa? Tahiyatul akhir. Itu bacaan semula tu. Lagi yang keempat, selawat atas Nabi. Yang kelima, salam. Cukup 5. Itu jangan tinggalkan. Maka kalau tertinggal satu, samalah dengan tertinggal sembahyang. Kalau hari ni 4 dibaca. Takbir baca Allahu Akbar. Fatihah baca Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, habis. Tahiyat baca sampai innaka Hamidum Majid. Contoh selawat ada kat tahiyat, bacalah. Salam tak baca. Tengok kanan mulut tak buka. Tak baca pun. Kan dia tengok tak, kita pun tak tahulah. Iyalah. Kita pun dah tahulah sebab ada orang yang macam itu. Bermakna dia tak baca tu. Itu samalah dengan tak sembahyang. Sama kan dengan tak sembahyang. Orang yang takbir, angkat tangan, mulut pun tak buka, suara pun tak keluar, dia pun tak dengar suara dia. Orang ni sembahyang, dia sembahyang. Samalah dengan tak sembahyang. Sebab dia tak takbir. Takbir betul. Allahu Akbar. Fatihah baca, sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masbuk tak apa, tak masbuk. Tak baca separuh lah, dibagi-bagi separuh-separuh. Samalah dengan tak baca. Bila rukun tu tak baca, samalah. Okey, jadi kita lihat pula. Tadi bacaan perbuatan ada berapa? Ada 6. Ada 6 perbuatan. Apa dia? Qiyam, diri. Lagi apa? Rukuk. Iktidal. Sujud. Duduk antara dua sujud. Lagi apa? Dia ada kan lupa kan semua kan kira. Qiyam, diri kan? Rukun okey, diri. Kemudian apa? Rukuk kan? 2. Kemudian apa? Iktidal. 3. Kemudian apa? Sujud. Kemudian sujud, duduk antara dua sujud. Kemudian apa? Duduk tahiyat akhir. Kita jumpa nanti tu. Tadi 5 dengan 6 jadi berapa? Dah 11. Mana lagi 2? Niat. Kan? 1 niat kan? Okey, jadi berapa? 12. Mana lagi 1? Tertib. Maka jadi kita jumpalah tu semua sekali. Jadi hari ni kalau tak tertib sembahyang betul, sujud dulu baru rukuk, sama tak dengan tak sembahyang? Ya sama kan? Sama lah, sujud dulu baru rukuk. Sama dengan tak sembahyang. Okey, baca tahiyat akhir dulu baru Fatihah. Ya samalah dengan, jadi sama begitu. Okey, masalah barang siapa meninggalkan ia akan sembahyang atau satu rukun pada segala rukun yang tadi yang kita sebut tadi 12 dah tu, 12. Yang satu tu tertib kan? Ataupun satu syarat daripada segala syaratnya. Yang ijma' ulama kata pada keduanya, apa dia? Pada rukun dan syarat tadi dengan sengaja lagi diketahui akan tiada sah sembahyangnya dengan ketiadaan keduanya tu. Keduanya tu apa? Sana dah tu tadi rukun, syarat tu kan? Syarat ni bersuci. Nak sembahyang syarat ni mesti suci. Contohlah ambil satu. Ini sembahyang tapi tak bersuci, tak wuduk. Memang tak sah lah. Itu pada syarat. Syaratnya mesti ada kiblat. Contohnya sembahyang tak ada kiblat. Tapi sembahyang sunat boleh tak ada kiblat? Boleh tak? Naik kenderaan nak pergi Johor. Johor tu kiblat tak? Tak. Tapi sembahyang sunat tak apa. Niat yang dalam kenderaan tak apa. Tapi kalau sembahyang wajib tak, dia mesti kena turun. Sembahyang wajib mesti kena turun dari kenderaan, atau kalau pun dalam kenderaan kena mula takbir mesti ada kiblat. Kemudian kalau kenderaan tu pusing, ikutlah ke mana kenderaan tu pusing. Syarat mesti. Tapi kalau sembahyang sunat tak. Sebab berlaku pada zaman Nabi ketika solat fardu, Nabi turun daripada unta. Ketika solat duha, Nabi atas unta je. Tak ada kiblat pun sembahyang. Sembahyang sunat tak apa.
Jangan pula sekarang ni ngadap sana sembahyang apa sembahyang duha. Oh tak, ini wajib. Kalau sekarang ni ngadap belakang sana pergi sembahyang duha, tak sah. Kita selesa nak buat apa pergi ngadap sana. Ini kurang kerja. Kenapa? Kata ustaz kata boleh tak ada kiblat? Tak. Itu dalam perjalanan. Dalam masjid tak nak ada kiblat nak buat apa? Ini kiblat dah ada, cari kiblat. Okey. Mana sampai atas dah, ni laju sana. Iaitu dikatakan kalaulah dia tu tak sembahyang dan dikatakan pada dia meninggalkan rukun ataupun syarat dengan sengaja, lagi dia tahu kalau rukun tu ditinggal tak sah, kalau syaratnya tak sempurna juga tak sah, iaitu fasik ia dengan ijma'. Ini kalau ada masalah sembahyang Jumaat pun sama dengan pendapat ulama yang sepakat padanya, seperti meninggalkan sama juga dengan meninggalkan tak nak keluar zakat. Itu dikira sepakat ijma' kata orang ini fasik, tetap dalam melakukan dosa. Sama dengan meninggalkan sembahyang, itu hukumnya. Jadi hari ini kalau sembahyang tak dipelajari, contoh kalau tak belajar sembahyang, tak belajar rukun sembahyang, rukun perbuatan kita tak nafikan semua boleh lakukan apa bentuk, tapi dalam rukun bacaan yang 5 kita khawatir. Okey, kita khawatir. Dulu kita dah bincang cara ada orang yang takbir dengan lafaz angin. Allahu Akbar. Pernah sebut kan? Adakah takbir itu sah? Tak sah. Sampai bila pun tak sah. Kerana itu makhrajnya semua lari. Dia kena sebut dengan rasa dada kita selesa. Allahu Akbar. Rasa selesa lah semua sekali. Dan kita dengar telinga kita sendiri. Jadi kalau tak belajar dalam rukun, berapa ramai ini orang yang baca tahiyat, contoh Fatihah, semua jadi huruf ha. Itu bincang lalu dah. Jadi kalau kita tidak mengkaji, tidak mentahsinkan sembahyang, kita khawatir jumpa orang sembahyang lama tapi Allahu Akbar. Takut. Macam mana sembahyang tu agaknya? Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan nak hukumkan apa tu Bismillah itu? Berapa huruf tu yang dibuang tu? Sedangkan huruf tu ada huruf ba, ada huruf sin, ada huruf mim. Kenapa jadi huruf ha semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf ha satu je, Al-Ha. Tapi kenapa jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Kenapa? Jadi huruf ha. Takkan lah. Takkan sembahyang tu betul. Ini kalau tahu, maka sembahyang tu salah, kena belajar sampai betul. Maka siapa yang teruskan dengan sembahyang yang tak betul, dia tak belajar, orangnya juga dalam kitab kita atas tu, muka 27, fasik lah dia. Bukan masalah solat Jumaat aja. Bukan solat Jumaat ni, solat fardu sekali disebut begitu. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan lah hari sembahyang kita terjaga lah. Kita dah lalai dengan sembahyang, khusyuk dah memang kita tak dapat jaga. Takkan bacaan kita tak boleh jaga. Rasa bacaan boleh dijaga lah. Khusyuk saya tak nafikan, kita tak dapat jaga kan khusyuk. Tak dapat dikontrol lah. Khusyuk ni tak dapat nak dijaga, macam agak susah nak dapat. Tapi bacaan kan boleh dijaga. Perbuatan kan boleh dijaga. Takkan sampai rosaknya dalam bacaan dan perbuatan. Perbuatan saya tak nafikan. Saya khawatir sekarang bacaan. Sungguh. Sangat-sangat saya khawatir pada bacaan sembahyang. Pada lapas salam je kan, dulu saya sebut kan. Ada tak orang yang bagi salam dalam sembahyang? Assalamualaikum. Ada kan? Assalamualaikum. Salamualaikum. Salam. Mualaikum. Ada kan? Tak adalah kita tak insya-Allah Mim dah wakaf dulu. Kemudian ada lagi wujud lagi huruf mim dari depan. Takkan lah. Sampai bila lah kita? Takkan. Assalamu. Kan dah wakaf mim. Kenapa ada mim lagi satu? Itu bukan mim wakaf. Itu alif punya tempat. Assalamualaikum. Tak apalah. Ni tak. Ni assalam. Memang tak percaya. Ya Allah. Takutlah kita. Selama dah kan sembahyang lama. Jadi menambah satu huruf dalam lapas salam. Takut. Jadi berjaga-jagalah. Kalau dia biarkan diri dia dengan begitu, tak nak belajar, tak nak menyelami, kita takut dia kemula orang yang fasik, kekal dalam dosa. Kenapa salah sembahyang? Aku tak tahu. Tak boleh cakap tak tahu dah sembahyang. Tak boleh. Nak kena tahu. Okay? Jadi tak boleh tidak, mesti Assalamualaikum. 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 Mesti la tu dua. Baru mu. Jangan lam.
Jangan assalamualaikum. Ini contohlah bibir yang kita kurang kawal daripada huruf mim. Allah. Tu lagi. Tu satu ni solawat. Nak mengundurkan boleh kalau solawat. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan masa. Tapi ada yang masa. Allahumma salli masa. Tak ada lah. Mana ada? Bukan mana ada apa. Mana ada baca masa. Dia ma dengan sa. Allahumma salli. Masalli bukan masalli tu. Sampai bila kalau masa lagi? Itu rukun tu. Itu rukun bacaan yang keempat tu. Tuan-tuan ni kalau ikut kitab kita, tertinggal satu rukun macam tertinggal satu sembahyang. Begitu jugalah dengan bacaan, tambah satu huruf dalam salam, assalamualaikum tambah mim, macam sama dengan tertinggal satu sembahyang, sama aja. Sebab apa? Sebab sembahyangnya tak sah. Tapi mudah-mudahanlah Allah terima, mudah-mudahan sah. Kita cuma tengok berpandangan pada kitab yang kita rujuk dulu aja. Okay, banyak perkara juga yang kita terlupa nanti. Okay. Itu belum tuan kira lagi. Tuan-tuan ni alhamdulillah kita dah boleh jaga-jaga. Dalam Fatihah kalau kita naik dekat Fatihah tu kan. Berapa ramai yang baca Fatihah pada bismillah dia sangkut Bismillahirrahmanirrahim. Nampak macam betul. Bismillahirrahmanirrahim. Macam betul. Tapi sangkut satu. Ru'iyah tak ada ujung. Patutnya him. Ada mat. Banyak lah. Ini banyak lah cakapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Sangkut dua lagi. Alhamdulillahirabbilalamin. Kan selesa. Datangkan matnya tu. Itulah ma'arif disukun kan, jaga-jaga sebab itu Allah. Tu. Kita lihatlah muka surat 26 tu bawah. Kalau kita tertinggal satu rukun, tertinggal satu huruf boleh dalam Fatihah, nama tertinggal Fatihah lah tu. Tertinggal satu huruf dalam tahiyat, tertinggal tahiyat lah tu. Tertinggal satu huruf dalam solawat, tertinggal solawat lah tu nama dia. Begitu juga. Tambah satu huruf, salah lah tu. Begitu. Wa barakatuh itu sunat ditambah, ni tempat tak ditambah. Okey. Lagi samalah hukumnya dengan orang yang hari ni tak nak keluarkan zakat. Orang yang fasik, hidup sepanjang-panjang tu dalam keadaan dia menanggung dosa. Okey. Dan wajib dibunuh juga orang yang tak bayar zakat. Zaman Sayyidina Abu Bakar dulu pun orang yang tak bayar zakat diperangi. Memang dia pun tak nak bayar zakat. Zaman Nabi dia keluar zakat. Nabi wafat tak nak bayar zakat. Orang ni dibunuh. Orang sekarang semua orang bayar zakat lah insya-Allah. Dibunuh tu dengan apa? Dengan pedang. Pancung mana? Tangan kanan kiri? Tak. Tu cerita dia. Pancung. Bunuhnya tu kitab mana pun yang kita bincang, kitab pelajaran kita mana pun, hukum bunuh dengan pedang pancung leher. Kemudian daripada disuruh ia taubat. Itu kita dah balik awal sana. Kenapa tak nak sembahyang Jumaat? Tak nak. Aku tak nak sembahyang Jumaat. Aku nak sembahyang Zuhur je. Orang ini juga dijatuhkan hukum bunuh. Okey. Kenapa tak nak keluar zakat? Aku tak nak zakat. Tak percaya aku zakat dia. Orang ni juga syarat dia mesti disuruh ia taubat dulu. Taubatlah. Buatlah solat Jumaat. Ni fardu ain bagi kamu lelaki. Ni zakat ni, keluarkanlah zakat. Ni sembahyang ni, betul-betul lah sembahyang. Dan tiada ia taubat, dan jikalau meninggal ia akan satu sembahyang sekalipun padahal ditakut atasnya mati dengan ketiadaan iman. Waliya'udzubillah. Jadi kerana apa hari ini harap-harap dapat bertaubat dan kembali kepada Allah. Takut bila mati dalam keadaan tak sembahyang dan dia tak percaya, orang ini kira hari ini apa dia? Iman dia tak sempurna jumpa Allah SWT. Kalau tak percaya bukan iman, bukan tak sempurna. Jadi kafir kerana apa? Tak percaya hukum sembahyang. Jadi kafir kerana tak percaya hukum solat Jumaat. Tapi kalau dia tak sembahyang kerana apa? Ada sebab. Tak mengapa, ada sebab. Jadi inilah tuan-tuan orang-orang yang hatinya mati. Hatinya Allah matikan sebelum dia mati. Jadi sangat rugi dah. Hatinya mati sebelum dia mati. Siapa dia salah satunya? Orang yang mati. Tanda-tanda nak tahu. Orang dia, hati dia mati sebelum dia mati. Satu, orang ni berani meninggalkan solat. Tu tengok saja solat Jumaat contohnya tinggalkan. Tak ada apa-apa sebab dia tinggalkan. Hati dia dah mati sebelum dia mati. Bila nak hidupkan semula hati tu, iaitu hati semalam apa? Kalau hati berkarat, apa ubat dia? Semalam. Dah nak mati dah, hati dah ada tumpuk-tumpuk titik hitam. Semalam kan ada ubat dia kan?
Hadis semalam tu, apa dalam hadis tu disebut, inna hadzal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma'an. Hadis malam tu kan, Nabi kata apa, sesungguhnya hati-hati ini akan berkarat, tu jadi mati hati tu. Berkaratnya macam mana? Seperti besi yang terendam air. Sahabat tanya, macam mana tu nak bersihkan hati yang mati tu? Macam mana? Dengan banyak ingat mati. Dengan yang kedua, banyak baca Quran. Semalam tu kan zikrul maut wa tilawatul Quran. Jadi kalau dah hati dah mati, nak baca Quran pun tak nak. Lagi macam mana nak cari ni? Ubatlah, doa lah. Okey, ini ada tanda-tanda tuan. Orang yang hidup tapi hatinya dah mati. Siapa dia tahu? Orang yang berani meninggalkan solat. Ini orang hati dia mati, dia hidup lagi. Tahu tak, meninggalkan solat itu satu kemungkaran yang sangat besar. Satu dosa yang sangat besar, kemungkaran. Sebab itu, macam gini, kita ambil daripada yang kecil dalam hadis tu. Nabi sebut, aswa'un nas, kata seburuk-buruk manusia. Nabi kata, tusraku solatahu, dia mencuri dalam solat. Dia jadi buruk. Manusia paling buruk, dia mencuri dalam solat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa tusraku solatahu? Ya Rasulullah, macam mana ni boleh berlaku mencuri dalam solat? Mencuri tu buruk kan? Meninggalkan solat, dalam solat tu rupanya ada perbuatan sangat buruk. Apa dia? Mencuri dalam sembahyang tu sangat buruk. Kata Nabi, la yutimma ruku'aha. Orang yang pencuri yang paling buruk ialah orang yang tak sempurna rukuk. La yutimma ruku'aha wala sujudaha, dan tak sempurna sujud. Ini pencuri paling buruk. Dah tu perbuatan dari satu perbuatan yang kalau ditinggalkan, seburuk-buruk perbuatan meninggalkan solat. Dalam solat tu ada perbuatan yang buruk kalau kita mencuri. Tak sama dengan mencuri di luar solat. Mencuri di luar solat pun belum seburuk mencuri dalam sembahyang. Tak sembahyang, seburuk-buruk perbuatan. Dalam melaksanakan sembahyang ada perkara buruk yang kadang kita buat, kita curi. Apa curinya? Kata Nabi, tidak sempurna rukuk. Orang yang rukuk belum lagi subhanallah, dah sami Allah. Itu pencuri itu. Itu perbuatan itu seburuk-buruk, sekeji-keji. Nabi kata aswa'un nas. Jadi jaga itu nak, sebab itu kena jaga, itu namanya tomak ninah kan. Kemungkaran paling besar sembahyang, meninggalkan sembahyang. Kemungkaran paling besar. Tak ada lagi satu kemungkaran yang lebih besar. Apa dosa orang, apa teruk dosa pun tak lagi melawan, tak boleh challenge lagi dengan dosa meninggalkan sembahyang. Tak boleh challenge. Subhanallah. Tuan-tuan, itulah kita ni. Ialah beberapa yang terdekat saya banyak mengajak lah qada sembahyang tu. Allah takut lagi. Saya banyak mengajak pada qada sembahyang. Sampai nanti kita solat ni dah, kita nak solat tarawih, solat sunat tu tak ada apa pun. Tak ada apa manfaat pun. Kalau ikut pendapat lah. Kita berpegang lah pada pendapat. Lama kita dah sembahyang tarawih. Lama dah kita sembahyang tasbih. Lama dah kita sembahyang duha. Lama dah kita sembahyang tahajud. Tapi kita ada hutang solat fardu dengan Allah, macam mana je? Mudah-mudahan kalau solat hutang yang kita nak bayar, yang lama-lama tu Allah buka kembali. Kebuka semula, dikira amal kita dulu. Mudah-mudahan. Sekadar ikan masih hutang, takut tergantung amal tu bila. Saya tak nafikan kita boleh bagi alasan. Orang lain boleh bagi alasan dengan saya. Ustaz, saya dah banyak sembahyang sunat dah. Takkanlah sembahyang zuhur yang 10 tahun dulu tak boleh ditampung dengan sembahyang sunat saya. Dah lebih daripada 100 rakaat Ustaz. Takkanlah zuhur 10 tahun dulu. Dia tahu tu. Takkanlah zuhur tu tak boleh ditampung dengan 10 ataupun 100 rakaat sembahyang selepas zuhur saya. Dah kira-kira 100 rakaat takkan tak boleh tampal Ustaz. Apa nak jawab? Tak nak jawab apa kalau orang cakap gitu. 100 rakaat takkan tak boleh tampal solat zuhur 4 rakaat satu waktu je. Tak boleh tampal, takkan tak boleh tampal. Saya jawab tak boleh tampal. Mana nak boleh tampal? Kerana dia tak sembahyang. Tapi kalau solat zuhur 10 tahun tu dulu rosak, kerana apa? Kerana mungkin tak khusyuk, kerana mungkin kurang bacaan kan, mungkin rosaklah. Mungkin lah boleh ditampal kerana rosaknya sembahyang. Tapi kalau tak sembahyang nak tampal apa?
Memang tak ada. Tak tahulah. Jadi inilah nak cerita kemungkaran paling besar. Ini kita dah nak menghadapi Ramadan dekat lagi 10 hari lagi ni. Kita nak tingkatkan amal. Jadi nanti Ramadan pun banyak-banyak sembahyang qada lah. Kalau rasa-rasa masih ada lagi qada, kita cubalah. Tak apa. Pendapat-pendapat ada kan yang pendapat yang lagi ringan. Boleh buat qada dan boleh buat sembahyang sunat. Kita pegang pendapat yang qada sunat. Tapi pertama tu tuan, yang pertama yang asah, yang terpilih yang pertama tu qada dulu. Itu yang pendapat ulama jumhur lah. Semua ulama kata qada baru sunat diterima. Qada baru sunat diterima. Dah ada dalam 2 bulan dan sebulan ni saya banyak sebut tentang masalah dia. Kita sendirilah, saya pun berjaga-jaga. Kita khawatir apa ni kita nak jawab besok depan Allah. Memang betul. Saya boleh kata dalam hadis, bila Allah pandang sembahyang orang ni, ada yang rosak-rosak, ada yang rompong-rompong, Allah bagi malaikat, Allah nak sempurna. Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, kau cari ni solat tatawwu' dia. Solat tatawwu' apa? Solat nafil, solat sunat dia. Kau cari. Malaikat punya sibuk nyari kita punya solat-solat sunat. Dia cari kan, dapat kan. Wahai Allah, dihadapkannya Allah ni aku dapat solat-solat sunat. Sekarang solat-solat sunat ni engkau tampal di solat-solat wajib dia yang kurang. Bukan solat wajib yang tak sembahyang, tak boleh tampal. Itu kena jawab. Tapi yang kurang memang ditampal. Solat tarawih boleh menampas solat zuhur yang rosak, bukan yang tak sembahyang, tak. Yang tak sembahyang tak boleh ditampal punya. Jadi itulah betapa pentingnya lah hari ini ya. Hutang dengan Allah kan. Jadi kalau kita berazam nak bayar, kita nak bayar, bukan kita tak nak bayar, kita buat juga solat sunat, kita buat juga solat qada, kita buat seiring lah. Ini pendapat yang kedua lah. Dan kita berazam memang kita tak nak tinggal lagi lah. Begitu. Dengan azam sungguh-sungguh. Andai kata Allah ambil kita tuan-tuan sebelum kita dapat bayar hutang, siapa yang lepas? Allah ambil kita sebelum kita selesaikan bayar hutang dengan Allah. Siapa tu yang lepas? Orang yang lepas ialah orang yang buat dan dia buat, dia qada dan dia qada tapi tak habis. Orang ni lepas. Ya. Tapi orang yang memang tak nak qada, tak lepas. Ya. Macam nak lepas? Memang dia tak nak bayar. Begitulah. Kita muhasabahlah kita sendiri tak. Ni nak sebut tadi, siapakah mereka orang yang hati dia mati sebelum dia mati. Orang yang hatinya mati sebelum dia mati ialah orang yang suka saja-saja tinggalkan sembahyang. Allah. Sebab itu hari ni tarbiyah ni yang ada cucu dah kita. Saya pun ada cucu dah, nak ramai dah cucu dah. Dah masuk 3 cucu dah. Allah. Suka, gembira lah. Besok taruh kali satu, suka dah dengan cucu Tuan-tuan, dapatkan cucu kita ni, kita anak dah lepas kan. Mana sembahyang tu 7 tahun tu dia dah boleh biasa sembahyang tu. 3 tahun tu dia dah campur-campur dengan, tak apa, biar kat rumah biar tengok, tak apa 3 tahun tu biar dia biasa. 7 tahun tuan ajar. Okey, bila 7 tahun sampai ke 10 dia tak payah dihukum, dia dah tahu dah. Walaupun Nabi kata kalau 10 tahun tak nak sembahyang dia rotan kan. Tak payah tuan. Bermakna nanti umur 9 tahun dia dah jaga 9 tahun, kalau dia balik 9 tahun kan kita dah belajar kitab kita kan 9 tahun 15 tahun perempuan 9 tahun pun dah balik. Maka dia dah dapat jaga sembahyang, dia dah selesai dengan sembahyang. Dia besok membesar, meremaja, menua, dia bukan anak yang tinggalkan sembahyang. Kita dulu dah generasi kita tak tahu apa hal kita dulu. Macam mana kita amal Allah, kita tak tahulah tuan. Takkan kita nak melahirkan ni zuriat kita tu. Takkan kita nak buat gitu juga. Jadi dijaga, nanti umur 9 tahun tu dia dah biasa 10 tahun. Dia dah malu tak nak tinggalkan sembahyang, bukan malu dengan kita. Dia rasa tak sedap dah. Jadi dia biasa tak fikir dia nak sembahyang sunat pun sembahyang sunat dia dah tak lepas. Tapi kita yang dah terlajak sekarang ni, kita terlajak ni. Cuba kita muhasabah, dulu kita balik umur berapa tahun? Kalau kita nak balik kan, kita nak reverse ke belakang, berapa tahun kita balik? Kemudian berapa tahun umur kita dapat ingat nak sembahyang? Cuba kita kira. Agak hutang-hutang daripada tu Allah tak kira ke? Allahu Akbar. Malaikat Raqib dengan Atid ni, dia nota punya lengkap lah. Dia punya nota tu. Saya begitu sekali. Jadi generasi yang akan datang ni, yang bawah kita ni, anak-anak kita, anak cucu kita lah. Ni semua dah bercucu-cucu semua. Nak challenge, kita challenge lepas ni. Siapa ramai cucu tak? Allah. Tak apalah, hari ni dengan asbabnya kita sampai-sampai kan. Penting lah, sangat penting sembahyang. Ya. Dia kalau anak saya anak saya gini je, kita ni bukan saya nak sebut kebaikan tak apa. Kebaikan okey tuan-tuan pun sama. Anak ni tuan, kalau dia boleh jaga sembahyang, dia jaga Quran, dia terjaga kan.
amal dia jaga. Tak ada, dia punya tertib hidup dia lain tuan, lain. Dua je ni. Lain-lain tu nanti dia jaga sendiri. Sembahyang, Quran tu jaga je. InsyaAllah, senang, dia ni senang. Kita pun senang dengan dia pun macam itulah. Ini pusingannya dah. Tapi tuan, kalau anak sembahyang tidak, Quran jauh sekali, susah kan? Hati dia ni lain, hati dia keras. Ni kalau dalam masalah ruh amal ni, itu yang penting sangat. Jadi kita bangkitkan generasi bawah kita ni. Doa sungguh-sungguh. Macam inilah saya nak ajak tuan-tuan. Nak Ramadan ni kan, ni Elan pun tak perlu dekat sini ni. Siapa-siapa yang hari ni nak infak ni kan, ya Allah, ni aku bagi madrasah RM1 ya Allah. Engkau pilihlah ya Allah anak cucuku ya Allah, anak cucu yang dekat dengan Quran. RM1 pun tak apa. Ni RM1 ni tuan-tuan, letak di madrasah-madrasah tu. Ini mereka ni sibuk menari-nari, menyanyi-nyanyi dengan Quran ya Allah kan. Ya Allah ni RM1 ya Allah, aku mampu RM1 ini ya Allah. Engkau pilih ya Allah anak zuriatku ya Allah, zuriat yang dekat dengan Quran. Aqrabu bil Quran tu lah dia. Tak apa. Cari masa. Kita tak dapat, saya pun tak dapat. Tapi saya sangat berharap zuriat keturunan kita nanti besok, itulah generasinya yang nak menjaga menjaga keseimbangan alam ni, keseimbangan kehidupan. Allah. Okey. Mana lagi tadi sikit? Dia nak tanya tadi sana. Oh, belum lagi dah tadi. Hati keras lagi apa? Hati mati belum mati. Tadi apa tadi? Yang pertama tadi? Sembayang. Saja tinggalkan sembayang, tak kisah. Memang betul-betul lah. Tak itulah ubat ni. Cubalah diubat. Keluarkan je hatinya, ubat. Lagi, merasa tenang walaupun sentiasa rasa tenang walaupun setiap hari melakukan dosa. Dosa tapi tenang. Hati tak dah jadi biasa dah. Dia tenang. Hati tanda hati mati. Buat dosa tapi hati tenang. Merasa tenang. Yang ketiga, apa lagi tadi? Orang yang hatinya dimatikan sebelum dimati. Dia jauh dengan Quran. Ini sungguh, ni saya baca. Satu, berani meninggalkan sembahyang. Berani meninggalkan sembahyang, tanda hati mati. Yang kedua, dia rasa tenang walaupun dia selalu dosa. Sembahyang tu kan dosa tinggalkan sembahyang. Tapi dia tenang, tak kisah. Ada tuan, orang kehidupan macam itu. Allah, tenang. Tapi tak tahu betapa ketenangan itu ujian dia semata. Dia sedia besok akan dihuru-harakan kehidupannya. Berikutnya, jauh daripada Al-Quran. Quran tak pandang pun, tak kisah pun. Ni yang saya nukil lah, saya nukil. Yang ketiga, jauh daripada Quran. Baca jauh sekali. Nak belajar Quran, Allah. Ya dah. Hati bertambah karat hatinya. Bertambah karat. Semalam dah sebutkan, ubat hati karat. Yang keempat, tak ada masa untuk fikir benda-benda baik ni, tak ada masa. Ini orangnya. Tak ada masa lah nak fikir tentang kebaikan ni, tak ada fikir. Yang dipikir dia senang nak hidup dunia, macam mana nak cari kesenangan dunia. Akhirat dia tak ada fikir lah. Tak ada fikir akhirat lah. Berikutnya, ni jangan ada kat kita ni, jangan ada. Hati mati. Suka cari salah orang. Itu tanda hati mati tu. Itu salah satu tanda hati mati. Suka sangat cari salah orang lain. Kan guru kita kan dia ajar kan. Dia ajar apa? Mata kanan pandang. Apa? Mata kanan pandang-pandang, kenyit-kenyit. Mana boleh. Yang kelima apa tadi? Hidup sentiasa cari salah orang lain. Mata kanan pandang kebaikan orang. Mata kiri pandang buruk sendiri. Ini hati bersih. Mata kanan pandang kebaikan orang lain. Mata kiri pandang diri. Allah Akbar, mulianya hati, subhanallah. Jadi ini namanya hidup bertasawuf. Hari ini kita tak celiknya pandang buruk orang, buruk sendiri tak nampak. Saya dah Allah pandang buruk orang, buruk sendiri tak pandang. Patutnya ini ibarat aja, Kak Hajar ibarat je ni. Mata kita ni celik bermasyarakat, nak selesa, nak tenang, selamat kita, tak ada masalah. Menekan perasaan kita. Mata kanan pandang baik orang. Pandang baik orang. Maksudnya gitu, pandanglah ke buruk. Mata kiri pandang baik sendiri. Tak. Kita tak pandang baik kita, pandang buruk sendiri. Baru kita nampak hari ni. Baru tenang.
Okey, berikut apa lagi tadi tu? Hati mati. Tidak suka mendengar nasihat. Tak suka dengan nasihat orang. Perkara kebaikan ni tak payahlah, tak apa ni, masa je. Nak pergi belajar masa je, tak adalah. Subhanallah. Ini Ramadan ni. Ini bulan Ramadan ni sembahyang tarawih lah. Kita sama-sama. Masa sembahyang tarawih. Baik duduk rumah sudah. Jangan tak sembahyang tarawih. Tak boleh sembahyang tarawih, ustaz, saya hutang banyak ustaz. Ustaz dengan Allah banyak hutang qada. Janganlah macam itu, kesian, mengalah sangat. Kita ambil yang kedua lah, sembahyang sunat kan boleh kan? Sembahyang sunat kita nak buat, sembahyang fardu pun kita nak buat, kan boleh kan? Tapi siapa yang nak pegang yang pertama terpulang. Saya, yalah, terpulang masalah ni. Tapi pada saya dah, baik kita pegang yang pertama dah. Okey kan? Tak apa. Tak suka nak dengar nasihat lah. Yang keenam, yang ke berikutnya, berapa tu? Yang ketujuh Tidak takut dengan mati dan dengan azab kubur. Tak takut cerita azab kubur, tak ada kesan pun. Ya Allah. Dah lah mula tadi tinggal sembahyang. Tuan-tuan, azab kubur ni kan, kalau kita baca dalam dalam Fadhil Amal kan, azab kubur ni kan, derapan kaki sahabat kita yang antar kita tu belum balik, belum habis lagi kan. Kita masih dengar lagi kaki tu, kaki yang hantar kita kat kubur tu belum jauh lagi, kita masih dengar lagi dalam kubur, kita dengar lagi. Ya Allah, apa menjadi dalam kubur? Tanah akan menghempit kita, tulang rusuk ke kanan, tulang rusuk ke kiri. Tu macam gitu ya. Itu Haji Wahab kat kitab tu sebut kan, Nabi kata begini, tapak kaki kawan tu kita masih dengar lagi, yang hantar kita tu. Kan bila masuk dalam kubur kan kita hidup semula, bukan mati kan. Dalam kubur tu mati ke? Mana matinya? Nampak pada lahirnya kalau kita korek memang mati. Tapi pada hakikatnya kita hidup, itu hidup tak mati lagi. Sebab apa? Mati telah dimatikan. Yang ada hanya kehidupan. Allah. Sebab itu Nabi kata macam gini tak? Ni, orang yang hari saja dengan maksiat, dengan sembahyang tinggalkan. Jadi bumi akan menghempit. Kita masuk, dia kata, memang aku lama dah tunggu kau dah. Mari sini, aku untukmu, kamu untuk aku. Ya Allah. Nabi kata beginilah tulang rusuk kanan ke kiri, kiri ke kanan. Hempitan bumi kerana hari ini dia sebagai saksi kita tak sembahyang. Manusia tak sembahyang dah. Subhanallah. Ini orang yang hati mati, dia tak kisah pun. Tak takut mati pun, tak ada cerita kubur. Sebab itu ada orang yang kerja di kubur, dia tak takut, tak kisah pun. Sebab hati dia dah biasa, dia tak biasa dah. Sebenarnya kubur tempat peringatan, tapi kubur tak jadikan sebagai tempat peringatan. Tuan-tuan, Sayyidina Uthman, bila sampai kubur, dia menangis. Sahabat tanya, wahai Uthman, kenapa kau nangis begitu sekali berbanding di tempat-tempat lain kau rasa gembira? Uthman kata apa? Kubur adalah tempat kehidupan, tempat bermulanya kehidupan, bukan bermula kematian. Tadi kita datang masuk kubur senang ke tak? Kalau susahlah kita di kubur, bermulalah susahnya kehidupan. Sebab lepas tu nak ke mana? Nak ke mahsyar kan? Mahsyar tu lebih bukan 100 kali ganda, entah lebih berapa ribu kali ganda punya susah dalam kubur. Ya Allah, tuan-tuan, bermulanya susah kubur. Kemudian mahsyar entah beribu kali ganda lagi susah. Kemudian lepas mahsyar kita nak ke mana? Nak pergi ke timbang lah, nak sirat kan? Nak pergi ke mizan. Mizan tu lagi hati, ya Allah, lagi susah. Sebab penentuan tu nak ke mana ni, tuan-tuan, lagi susah, berdouble kali susah. Lepas tu nak pergi sirat, lagi. Bila susah dan dikubur, tak ada satu harapan pun kita nak letakkan untuk kita dapat lepas ni mudah lah, lepas ni mudah. Tak apa, aku dalam kubur susah, tak apa. Tak payah sembahyang, tak apa. Dalam kubur susah, nanti mahsyar aku senang. Jangan. Mana adanya. Kerana hidup cari jalan susah, Allah bagi susah. Hidup cari jalan susah, Allah bagi susah. Hidup cari jalan senang, Allah bagi senang. Senang mati, insya-Allah. Senangnya sampai sirat tu penentuan, susah ke senang. Kalau dekat sirat tu susah kan, masuk neraka lagi double susah. Tapi kalau senang kubur, bangkit senang. Pergi ke sirat, pergi ke mizan ditimbang mudah, senang. Pergi ke siratal mustaqim senang. Kalau senang dekat siratal mustaqim, ya masuk surga senang. Ya Allah, tak boleh dibezakan, tak boleh dibandingkan. Senang yang tak boleh dibandingkan, susah yang tak boleh dibandingkan. Okey. Apa lagi tadi ni? Jadi di situlah disebutkan tentang yang terakhirlah saya kata tadi, yang ketujuh, orang yang hatinya mati. Sebelum dia mati, saya ulang semula. Satu, berani tak sembahyang saja, berani meninggalkan solat. Okey. Yang kedua, rasa tenang walaupun setiap hari lakukan dosa. Dia senang hati, tidak ambil berat.
atas perkara solah ni, senang hati dah, tak ambil berat langsung. Kalau dalam bab solah je lah. Yang ketiga, hati mati, sebelum mati, tak suka dengan Quran. Jauh dengan Quran. Hati dia dah mati sebelum dia mati. Subhanallah. Yang keempat, apa dia tadi? Tidak ada masa untuk memikirkan perkara-perkara baik, perkara agama. Tak fikir, tak ada masa. Tak ada masa lah. Kan masa dia sibuk dengan dunia. Sibuk dengan kerja. Macam-macam dunia dia fikirnya. Nak cari jalan selesai untuk dunia. Dia lupa nak cari jalan selesai untuk akhirat. Ini teruk ni. Tak ada masa nak fikir itu semua. Kita sekarang hidup, cari jalan mudah, cari jalan penyelesaian untuk takut kita menyesal. Yang keenam, apa tadi? Apa tadi? Yang kelima. Yang kelima. Sentiasa mencari salah orang lain. Cari salah orang. Ambil ibrah tu baik-baik. Nak senang, nak selamat, tengok kebaikan orang, pandang buruk kita. Tengok baik orang, pandang buruk kita. Bila tengok salah orang, pandang baik kita, habis. Okay. Itu jadi sangka buruk je namanya. Okay. Yang keenam, tak suka mendengar nasihat. Tak pakai apa pun. Kau cakap baik macam mana pun, tak payah. Tak ada hal. Tak pakai ni semua ni. Dan yang terakhir, Tuhan kasih dia Allah Ta'ala, apa dia? Iaitu tak takut dengan mati. Tak takut rasa mati. Nabi pun takut mati. Sahabat pun takut-takut. Harap-harap Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ya sakitnya mati? Bagaimana ya sakitnya mati? Itu mana takut tu? Dan ulama kita ajar doa apa dia? Allahumma hawin alaina fi sakaratin. Ya Allah, ya Allah, Engkau mudahkan aku ya Allah. Berilah kemanusiaan di saat mati tu. Ya Allah, kita minta tu. Sahabat dan takut mati tanya, ya Rasulullah, macam mana sakit mati? Nabi kata, sakitnya mati tu tak ubahlah macam satu ekor kambing yang dilapah hidup-hidup. Ya Allah. Mudah-mudahan kita mudah mati, mudah-mudahan kita mudah kan? Sekarang kita cari jalan mudah. Kan tuan-tuan sekarang sedang mengutip mutiara mudah kan? Kita kutip kaca ke kutip mutiara ni? Kutip mutiara yang bernilai, yang kita nak ni, kita nak berniaga dengan Allah. Dengan mutiara yang kita buat, amal kebajikan tu namanya. Dan sahabat kata, harap-harap ada lagi tak yang lebih tak sakit lah. Lebih tak sakit ada? Nabi kata, ada. Lebih kurang lah. 300 kali tusukkan pedang. 300 kali kan macam mana? Agak macam mana? Bila dah tak boleh sakit tu, matilah tu. Itu dia. Jadi harap-harap sahabat takut dengan mati. Tak. Ada orang sekarang cerita mati tak ada apa kisah pun. Jadi tuan-tuan, kita hari ini cari jalan mudahnya mati. InsyaAllah. Sebab apa? Apa tu disebut dalam hadis tentang mudah. Tentang mudahnya mati tu. Man hafadha ala haula'i salawat. Siapa yang memelihara sembahyang 5 kan? Akramallahu ta'ala bi khamsin hisal. Allah kurniakan dia 5 kelebihan kan? Satu apa dia? Yarfa'u anhu daikil aish. Allah angkat kesempitan hidup tadi kita tu. Ada sebut tu, hidup dia tak sempit. Yang kedua, yarfa'u anhu azabal qabr. Allah angkat azab kubur dia. Allah angkat azab kubur. Kerana apa? Sembahyang yang dijaga. Yang ketiga apa? Yu'tiyahullahu kitabahu biyamini. Allah bagi dia kitab nota catatan tangan kanan. Yang keempat, yamurru ala siratikal barakah. Orang ini lalu titian sirat pantas macam kilat. Yang kelima, yadkhulul jannah bighairi hisab. Itu tanda senang mati lah tu. Syaratnya apa? Jaga je sembahyang 5 waktu. Mudah-mudahan ni jalan lah. Kalau itu Allah tentukan sakit. Memang sakit. Siapa kata tak sakit mati ya Allah. Mudah-mudahan dengan asbabnya kita cari jalan-jalan untuk mudahnya kita jumpa Allah, mudahnya mati. Mudah-mudahan kita dimudahkan matinya. Doalah macam biasa kita doa, ya Allah, mudahkan mati tu. Allahumma hawin alaina fi sakaratin maut. Apa hawana tu? Bagi mudah, bagi susah dalam keadaan mabuk dimudahkan. Dalam keadaan susah Allah mudahkan. Tu doa dia. Lepas tu apa bawah itu? Apa bawah? Doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, kan? Allah, Engkau selamatkan aku ya Allah dalam agama ni, Kau bagi selamat, Allah jaga kita. Yang kedua, wa afiyatan fil jasad. Allah bagi sihat jasad untuk mudah untuk buat ibadah. Ketiga, wa ziyadatan fil ilm. Boleh tak duduk rumah teman ilmu bertambah? Ilmu masak ke boleh tak? Wa ziyadatan fil ilmi, kan? Minta kena cari, kan?
Minta tuan-tuan ni dah minta cari lagi. Apa yang keempat? Tolong saya ni apa? Wa barakatan fi rizqa. Wa barakatan fi rizqi. Tuan-tuan, duduk majlis ilmu kan penjemput rezeki. Duduk majlis ilmu ni cari rezeki. Tak. Penjemput rezeki. Jemput. Sebab itu wa barakatan fi rizqi. Ni duduk ni, majlis ilmu ni, tadi ilmu, kemudian duduk tu, rezeki jadi barakah insya-Allah. Dia penjemput. Lagi apa? Wa taubatan qabla al-maut. Ya Allah, berilah ya Allah peluang aku taubat sebelum mati. Beri peluanglah taubat sebelum mati. Kan sungguh-sungguh doa. Tak apa. Lagi. Wa maghfiratan ba'dal maut. Dan ya Allah lepas mati nanti engkau ampunkanlah aku. Wa maghfirah dan ampunkanlah ya Allah lepas mati nanti. Lepas tu warahmatan dulu. Warahmatan indal maut. Rahmat ya Allah, kasih sayangi ya Allah. Ni dia. Ya Allah, kalau kita nak mati ni dalam kasih sayang Allah, mudah-mudahan senang mati. Warahmatan indal maut. Warahmatan indal, ya Allah, rahmati kasih sayang aku lah ya Allah masa mati nanti. Bila dah mati, wa maghfiratan ba'dal maut. Ampun ya Allah lepas mati nanti ya Allah, engkau ampunkanlah ya Allah dosa-dosaku ya Allah. Rayulah ya Allah. Allah suka kita merayulah Tuhan. Kemudian tu apa? Allahumma ni dia. Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Ya Allah, mudahkan ya Allah dalam susahnya mati tu. Kau jadikan aku mudah ya Allah. Tu dia. Wan najah akhir sekali, wan najata minan nari wal afwa'i indal hisab. Ya Allah, engkau berjayakan aku ya Allah, aku tak nak neraka ya Allah. Wan najata, engkau bagi aku berjaya ya Allah, aku nak syurga tak nak neraka. Wa afwa, dan kau beri pengampunan, sebanyak-banyak pengampunan di ketika dihisab. Dosa ni tapi Allah ampunkan ya Allah. Sedang dihisab ni dosa ni tapi Allah ampunkan. Tuan-tuan, doa itu sempurna untuk bagi dunia akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini jadi satu ibrah untuk kita lah, satu amalan ya. Ada masa lagi 10 hari, doa sungguh-sungguh. Doakan saya juga, kita sama-sama mudah-mudahan kita jumpa Ramadan 1443, 1444 untuk lebih meningkat amal kita, untuk lebih lagi ganjarannya di sisi Allah Taala. Kalau 1143 habis tak dapat Ramadan, Allah kurangnya, baru nak tambah. Jadi kita harap amalan kita bertambah, insya-Allah. Ada kemuliaan di sisi Allah Taala, ada barakah kasih sayang Allah pada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan. Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban mafhuman bi syukrik wa badanan haynan layyinan bi ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama insya-Allah